Assalamualaikum dan selamat kembali ke rangkuman berita FTV. Kita mulakan dengan beberapa berita pendek dari industri otomotif tempatan. Tapi sebelum itu jangan lupa anda boleh lompat terus ke berita yang anda minat dengan menggunakan chapters di ruang description ataupun dengan klik pada video timeline di bawah ni yang sudah pun dipecah-pecahkan mengikut chapters oleh YouTube. Berita pertama, Volvo Malaysia panjangkan waranti kilang dari 3 tahun ke 5 tahun. Jika sebelum ini pemilik Volvo hanya layak mendapat perlindungan jaminan pengeluaran sehingga 3 tahun ataupun 100,000 km dengan tambahan 2 tahun, kini jaminan 5 tahun ni adalah daripada pengeluar ataupun daripada kilang. Sebelum ini Volvo mengumumkan bahawa kenderaan yang mempunyai bateri voltan tinggi akan mendapat jaminan untuk bateri selama 8 tahun ataupun 160,000 km. Sementara itu, SIMW Auto Connection Ford pula menawarkan penjimatan menarik sebanyak RM6,000 ataupun cash rebate sebanyak RM6,000 untuk Ranger Raptor dan juga Wildtrak. Tawaran ini akan bertahan sehingga habis stok kenderaan iaitu Raptor dan Wildtrak yang mereka tawarkan. Jadi kalau nak berminat, cepat-cepat pergi ke bilik pameran Ford. BMW Motorrad Malaysia pula menawarkan jentera terbaru mereka iaitu F850 GS 40 Years GS Edition. Model anniversary ini menawarkan ABS Pro dan Dynamic Traction Control sebagai standard lah. Dan kita tengok dia punya kemasan berwarna hitam dan kuning, rim Terranot warna emas serta bentuk radiator GS yang menghasilkan gaya tersendiri. Di bahagian belakang pula, varian baru ini dilengkapi dengan rak muatan serta tempat duduk berwarna hitam ataupun kuning dengan jata GS. Antara ciri menarik ialah ia datang dengan cruise control dan juga wireless ataupun keyless ride, yang macam keyless entry lah, tapi tak memerlukan kunci kita masukkan untuk memulakan motosikal. Model ni hanya akan dijual pada tahun 2021 dengan jumlah unit yang terhad. Macam biasa, motosikal ni datang dengan enjin 853cc dengan kotak gear 6 kelajuan, power output lebih kurang 70 kW, 95 kuasa kuda dan torque 92 Nm. Seterusnya, dalam minggu ini kebanyakan berita dalam industri otomotif adalah mengenai kenderaan elektrik lah. Dan salah satu berita minggu ini kelihatan seperti kecil tapi mungkin menjadi buah pembuka serangan kereta elektrik ke atas pasaran Asia Tenggara. Sebelum kita menganalisa berita tersebut, kita tengok kereta terbaru daripada Audi yang bergelar e-tron GT. Inilah flagship untuk koleksi kereta elektrik dari Ingolstadt. Kalau awak rasa macam kenal dari bentuk asas e-tron GT ni kerana kupe 4 pintu ini berkongsi kerangka dan platform J1 kumpulan VAG dengan Porsche Taycan. e-tron GT ini dilengkapkan dengan kapasiti bateri 85 kW. Sebenarnya bateri dia lebih besar tapi yang boleh digunakan ialah 85 kW dengan kecekapan tenaga sekitar 20 kW untuk setiap 100 km. Ia menawarkan julat pemanduan maksimum sekitar 480 km mengikut ujian WLTP. Bergantung kepada varian, kuasa yang dijana oleh motor elektrik model ini adalah antara 350 dan 440 kW, ataupun kalau old school sekitar 275 hingga 595 kuasa kuda. Sistem pacuan elektrik 800 volt membolehkan penggunaan teknologi caj segera sehingga 270 kWh. Model canggih ini menggunakan sistem gantungan udara, pacuan semua roda dan diff lock untuk ganda belakang. Ia juga ditawarkan dengan roda sehingga 21 inci, brake ceramic carbon 420mm ataupun 16.5 inci. Dan saya kira reka bentuk kereta ini lebih agresif daripada kenderaan elektrik lain yang kita biasa tengok. Tapi ini saya rasa bersesuaian dengan image yang menjadi kegemaran untuk peminat Audi lah. Jika inilah jenis kenderaan yang ditawarkan sebagai kereta elektrik, sudah tentu lama lagi lah kita nak dapat merasa menggunakan kereta elektrik di Malaysia. Tetapi ada berita dari jiran kita di utara yang sangat menarik minat saya. Seperti yang anda tahu, General Motors telah menarik diri dari pasaran Asia Tenggara dan menjual kilang mereka di Rayong, Thailand. Dan kemudian ini telah dibeli oleh kumpulan Great Wall daripada China. Great Wall ni adalah sebuah syarikat otomotif China yang fokus kepada pickup dan SUV yang berjenama Great Wall dan juga Haval. Tetapi mereka juga memiliki jenama Ora yang menghasilkan kenderaan elektrik. Mengikut pengumuman yang dibuat oleh Great Wall Motors Thailand, mereka akan memasuki pasaran tempatan di sana dengan 4 model pada tahun ini. 2 daripada Haval dan 2 daripada Ora.
Dan model pelancaran mereka ialah Haval H6 dan Aura Haomao ataupun Aura Good Cat kalau kita terjemahkan. Great Wall pilih dua-dua model ni kerana ianya dibina atas platform modular GWM yang digelar Lemon. Satu nama yang pelik untuk industri auto, tapi platform ini ialah platform modular yang membolehkan mereka menghasilkan kereta ICE, kereta elektrik dan kereta hybrid menggunakan platform yang sama. Menurut GWM, kedua-dua model ini dipilih setelah kajian pasaran mendapat tindak balas yang sangat positif dari awam dan juga daripada media. Aura Good Cat ni walaupun nama dia kelakar, saya rasa memang kereta ni memang kelihatan sangat comel lah di mata saya. Kerana ia kelihatan seperti gabungan gaya dari Porsche 911, Volkswagen Beetle dan Mini dalam satu kereta. Katanya Great Wall Motors telah berjaya mendapatkan khidmat Emmanuel Derta, iaitu seorang pereka bentuk yang dulu bekerja dengan Porsche. Tak pelik lah, rupa dia ada sikit gaya-gaya macam Porsche Mini kan. Reka bentuk kabin juga sebenarnya cukup ranggi dengan perincian moden dia menggunakan skrin besar ni dan juga kemasan lain yang kelihatan unik dan sesuai dengan jiwa pembeli muda. Bergantung pada varian, model Good Cat ni ditawarkan dengan pacuan roda depan dengan kuasa 145 PS dan torque 210 Nm dan jarak pemanduan antara 400 hingga 500 km. Pecutan ke 50 km sejam mengambil masa 3.8 saat dengan kelajuan maksima 150 km sejam. Jelas ini adalah sebuah kereta bandar lah. Aura Good Cat ni datang radar cruise control, lane keeping dan juga automatic parking lah. Jadi pada saya berita tentang Aura Good Cat yang masuk ke Thailand ni mungkin menjadi sejarah sebagai pembuka pintu pasaran kenderaan elektrik pasaran Asia Tenggara. Kerana tak macam Audi e-tron GT harga beratus-ratus ribu, ini menawarkan kereta elektrik pada harga yang saya nampak paling mampu milik setakat ini. Di China, model ini ditawarkan pada harga antara 65 hingga 90 ribu ringgit. Satu harga yang mungkin menarik minat agak ramai pembeli di rantau ini. Selain daripada Aura Good Cat ni, kita tak tahu model yang kedua yang akan ditawarkan daripada Aura ke Thailand. Tapi di China ada satu kereta bernama Aura R1 Black Cat ke. Ini merupakan model yang sangat popular dengan harga jualan yang lebih rendah lagi daripada yang ini. Sekitar 30 hingga 50 ribu ringgit lah, tak silap saya. Kereta ni lagi basic lagi daripada Aura Good Cat ni, tapi reka bentuk dia agak comel macam kereta Honda elektrik tu. Dan secara keseluruhannya bila kita tengok review daripada China, nampak macam sangat sesuai untuk kegunaan harian walaupun ianya bukan kereta berprestasi tinggi. Jadi di Thailand ini bukan kereta elektrik pertama. Sebelum ini MG, satu jenama yang berasal daripada UK yang kini dimiliki China, telah memperkenalkan SUV elektrik model ZS. Di Thailand harga kereta ni ialah RM160,000 lah equivalent. Laku macam goreng pisang panas di kalangan pembeli golongan pertengahan. Ini menandakan pembeli di Thailand, terutamanya untuk segmen harga pertengahan, sudah mula mengalih minat terhadap kenderaan elektrik. Antara sebab utama mereka memilihnya ialah kerana kos operasi yang lebih rendah, banyaknya charge di rumah. Dengan percaturan GWM ini, pengeluar China kini mempunyai akses kepada dua fasiliti pengeluaran sedia ada yang agak besar di Asia Tenggara, iaitu Great Wall Motors di Rayong dan Geely melalui Proton di Tanjung Malim. Saya jangka pengeluar kereta China akan bertindak agresif dalam pasaran kenderaan elektrik. Ini kerana mereka telah dipaksa berbelanja besar untuk memajukan teknologi tersebut bagi pasaran domestik. Dan saya percaya mereka melihat revolusi elektrik sebagai peluang besar mereka untuk mengambil kedudukan teratas dalam industri otomotif, menggantikan jenama-jenama yang sudah lama di pasaran daripada Jepun, daripada Korea dan juga daripada Eropah. Kalau awak selalu ikuti FTV, awak tentu pernah dengar saya cakap bahawa pasaran otomotif Malaysia dalam bahaya serangan dari kereta elektrik dari China. Dan jika pemain industri sekarang tidak berhati-hati, mereka akan terketepi dalam tempoh yang singkat. Saya yakin Geely masuk ke pasaran Malaysia ni melalui Proton ni, dia punya cita-cita dia bukan pasaran Malaysia. Kita terlalu kecil. Cita-cita dia ialah untuk pasaran Asia Tenggara, di mana kita melihat banyak syarikat-syarikat daripada China sudah melihat pasaran Asia Tenggara sebagai satu pasaran yang penting, dan ini mereka akan cuba mengembangkannya di sini, dan daripada sini mereka akan menggunakan sebagai base untuk pasaran-pasaran lain yang sedang membangun, sama ada di Afrika ke, di China, di India ke, ataupun di Timur Tengah. Jadi saya tak rasa Geely berduduk diam. Dia ada kelebihan dengan Proton ini. Dia akan menggunakan kelebihan tersebut untuk menolak agenda ataupun perancangan mereka lah. Dan kita tengok Geely mempunyai perancangan yang sangat luas dengan kereta elektrik yang mereka hasilkan dan pelbagai-bagai lagi. Saya tak boleh cakap lah secara pasti bila perkara ini akan berlaku.
iaitu bila China ataupun akan mula bergerak masuk. Tapi saya, dalam pengamatan saya lah, dalam tempoh 1 dekad kita akan melihat jualan kereta elektrik mula mencecah antara 20%, iaitu dalam senario yang paling konservatif, dan 50% jualan kereta baru dalam senario yang paling agresif. Kalau Geely membuat keputusan untuk memasuki pasaran kenderaan elektrik Asia Tenggara melalui Proton, saya yakin mereka boleh melakukannya dalam masa yang singkat kerana mereka sudah memiliki teknologi yang diperlukan. Semasa melawat Geely di China 5-6 tahun lalu, kami diberi peluang untuk memandu kereta elektrik jenama tersebut yang menawarkan julat pemanduan sekitar 350 km. Dan pada masa itu mereka sedang membangunkan bateri untuk pemanduan sehingga 500 km. Dan pada tahun 2018 mereka telah melancarkan jenama kenderaan elektrik sepenuhnya bergelar geometri di Singapura, dan saya berada di situ untuk melihatnya. Model sedan yang 350 km yang kita pandu di China tu, ketika itu ditawarkan pada harga sekitar RM80,000 equivalent di pasaran China sebelum insentif jualan daripada kerajaan pusat dan kerajaan tempatan di sana. Saya rasa Aura Good Cap dan kenderaan yang serupa dengannya, yang mana di China semakin banyak kenderaan dalam lebih kurang julat harga ini, akan menjadi ancaman besar kepada industri auto konvensional, dan ini dijangka akan berlaku dalam tempoh terdekat. Dan sebagai permulaan, ia bakal memasuki segmen 100,000 ke atas mungkin, dan mula bertapak di pusat-pusat bandar besar lah di Malaysia sebelum turun ke segmen 60,000 hingga 100,000 dalam tempoh 5 hingga 10 tahun lagi. Anda setuju tak dengan pendapat saya bahawa kenderaan elektrik akan menguasai sekurang-kurangnya 20% pasaran kereta baru di Malaysia ni dalam tempoh 10 tahun? Betul, saya faham masalah kekurangan pusat charge akan mengekang populariti kereta elektrik ni, tetapi kita perlu ingat bahawa semasa kereta itu sendiri mula dicipta, dunia masih belum ada industri oil and gas pun. Ianya dibangunkan sekali dengan industri otomotif, dan dalam tempoh 20 tahun, iaitu abad 1920-an, kedai minyak sudah menjadi lazim di seluruh dunia. Malaysia 1927 kereta pun mungkin tak berapa banyak lagi, tapi pam minyak pertama sudah dibuka di Malaysia oleh Shell pada tahun 1927 di Kelang. Itu berapa cepatnya, walaupun tak ada industri minyak. Sekarang ni elektrik dah ada, hampir setiap rumah dah ada elektrik kan. Jadi apalah sangat nak wujudkan rangkaian charge kereta elektrik. Jumlah pusat charge walaupun sikit sekarang, saya rasa akan melonjak secara mendadak. Nak tahu kenapa saya kata jumlah pusat charge akan melonjak mendadak? Syarikat minyak sekarang sedang berebut nak pasang benda ni. Shell dan BP dah mula berlumba. Di Eropah dia dah berebut. Sudah tentu perlumbaan ini akan mula merebakkan Malaysia lah. Terutama sekali jika mereka nampak ini akan memberi kelebihan bersaing dengan Petronas. Ini belum lagi kita kira TNB atau syarikat penjana tenaga yang lain memasuki industri charge ini dengan pelbagai model perniagaan yang sedang dibangunkan sekarang. Shell sendiri merancang 500,000 stesen charge dalam tempoh 4 tahun akan datang. 500,000, setengah juta. Itu baru Shell. Dan banyak lagi syarikat-syarikat yang macam Electrify America yang ditaja oleh Volkswagen. Ni semua akan mula mewujudkan berjuta-juta pusat charge seluruh dunia lah. Kita tengok beberapa syarikat yang fokus kepada charging station ni sudah memasuki pasaran saham Amerika Syarikat, dan dia orang punya nilai berbilion-bilion dolar. Ini menunjukkan pelabur memang sangat minat kepada industri baru ini, dan ini antara faktor yang memaculah keputusan Shell. Kita sekarang ni biasa dengan stesen minyak, di mana ini satu fasiliti ataupun kemudahan dedicated untuk isi minyak. Tapi untuk kenderaan elektrik, saya rasa pusat charge ni mungkin akan berada di tepi restoran, di panggung wayang, pusat beli belah, ataupun di mana-manalah yang tempat yang mana kita perlu berhenti, di mana kita tak perlu habiskan masa semata-mata untuk menunggu kereta di charge. Kita pergi, kereta charge, kita balik, kita teruskan perjalanan, dah dapat range additional. Untuk perjalanan jauh pula, kita faham ini memerlukan sistem pengecas ataupun pusat pengecas yang dedicated lah. Jadi saya rasa kawasan rehat lebuh raya juga akan berubah landscape dia, dan saya rasa di masa depan kita akan menggunakan app lah untuk merancang perjalanan, di mana kan dia akan mengatur lah kat mana kita patut berhenti, bila kita patut keluar. Dia akan tahu kat mana pusat charging yang banyak kereta, tempoh menunggu berapa lama lagi. So semua ni akan berlaku secara atas app lah. Ini untuk memilih lah tempoh charge paling pendek dengan jarak pemanduan, pukul berapa kita nak sampai, berapa banyak kali kita nak berehat, semua kita boleh masukkan dalam app tersebut, dan ini akan menjana satu cadangan untuk kita. Dan kalau kereta pemanduan autonomous semakin banyak, kita juga akan lebih bergantung pada kereta tu untuk merancang perjalanan yang optimum. Jadi ini yang menyebabkan saya berasa gusar Malaysia ni semakin ketinggalan dalam revolusi elektrik, dan
Dalam kita pusat charge kurang, tak ada sebarang usaha untuk menambah minat pembeli terhadap industri kereta elektrik. Dan ada 2 lagi berita lepas ni yang menambahkan lagi kegusaran saya tersebut. Tesla dikatakan sudah mengesahkan yang mereka akan memasuki pasaran India dan membuka kilang di sana. Laporan dari agensi Reuters yang mengatakan mereka sudah melihat dokumen kerajaan negeri Karnataka mengenai kilang tersebut. Menurut laporan tersebut, Tesla Motors India dan Energy Private Limited telah didaftarkan dengan pejabat di Bangalore bulan lepas. Pada bulan Disember 2020, Ketua Pegawai Eksekutif Tesla, Elon Musk, dalam akaun Twitternya pernah mengatakan mereka akan dilancarkan di India pada tahun 2021, itu tahun ini. India pula, kita dalam berita kita dah tahu mereka menawarkan insentif bernilai 4.6 bilion US dollar untuk syarikat yang berminat membina kilang bateri di negara tersebut. Memandangkan pasaran otomotif India bergantung kepada model berharga rendah dengan spesifikasi asas, Tesla saya rasa mungkin memasuki India dengan perniagaan tenaga solar dan bateri. Yang ini boleh membantu India mengurangkan import minyak dan gas mereka. Perkara itu salah satu sebab kenapa dia tawarkan insentif 4.6 bilion tersebut tadi. Tetapi ia juga mungkin menjadi pemangkin kepada Tesla untuk menghasilkan kenderaan kos rendah untuk pasaran India. Kita jangan lupa bahawa Tesla dikatakan bakal menghasilkan model 2, itu yang fan dipanggil lah, di Shanghai untuk memasuki segmen kereta berharga 25 US dollar. Sekarang ni paling murah ialah 35 US dollar, nak turun 10,000 lagi. Menurut pakar industri lah, serangan kereta elektrik mungkin tidak boleh dipatahkan lagi apabila model berharga 25,000 dolar mula dihasilkan dan bersaing terus dengan kenderaan ICE dari segi harga. Kerana di kebanyakan pasaran, itu dia punya threshold lah untuk the average sticker price untuk kereta lah di pasaran-pasaran yang sudah maju. Dan di China pula, ini juga masih lagi agak tinggi sebenarnya 25,000 US dollar, tetapi China pasaran yang sangat besar dan 25,000 US dollar ni ialah untuk middle class buyers lah. Cabaran kos untuk kereta elektrik dengan spesifikasi munasabah bawah 10,000 US dollar seperti yang diperlukan di India ni memang sangat besar lah. Saya sebut 10,000 US dollar kerana inilah dia the average sticker price untuk kereta yang dijual di India dan juga di China sebenarnya. Tapi China berbeza sikit kan, dengan punya industri auto dia besar. India industri auto dia agak terhad sikit. Dia banyak gunakan motosikal lagi lah. Tapi jika Tesla berjaya menghasilkan kereta elektrik untuk pasaran India, kira game over lah untuk ICE. Kita juga menerima pengesahan bahawa Tesla kini sedang berbincang tentang pelaburan kilang bateri lithium ion di Indonesia. Ini semakin rancak dan ini menyusul berita bahawa Tesla terus mencari sumber stabil untuk nikel dan bahan lain dalam penghasilan bateri bagi memenuhi keperluan jangka panjang mereka. Tesla terkenal dengan penggabungan menegak ataupun vertical integration mereka dan kini dalam proses membangunkan kapasiti pembinaan bateri terbesar di dunia dan ini memerlukan bekalan bahan mentah yang terjamin. Sebelum ini LG Chem sudah menandatangani memorandum persefahaman dengan potensi pelaburan 9.8 bilion US dollar di Indonesia. Dan yang menariknya, Indonesia mengenakan syarat ketat untuk pelupusan bahan buangan untuk kesemua projek ni. Kesemua kilang bateri ataupun pelumbungan bahan-bahan ini tidak dibenarkan membuang baki proses ke dalam laut. Tak boleh buang dalam laut dan perlu mencadangkan cara pelupusan selamat di darat. Satu perkembangan sangat positif untuk dunia dan juga Indonesia sendiri kerana pasaran dunia kini semakin memberikan kepentingan ataupun mengenakan syarat-syarat ketat ke atas kelestarian proses industri penghasilan bahan-bahan tersebut. Lagi satu, di mana kita gagal dengan pewajar, Indonesia kini sebenarnya salah satu pembekal mentah untuk nickel pig iron. Nickel pig iron ni adalah bahan asas untuk menghasilkan stainless steel dan China dah double dia punya order untuk nickel pig iron daripada Indonesia pada tahun 2020. Kita ke mana? Cukup dengan berita kilang Porsche di Kulim? Bagi saya, Malaysia ni perlu membuka kuda-kuda yang kukuh lah untuk memasuki era elektrik sebelum ketinggalan. Terakhir, kita tengok berita shock sikit. Ini kereta lumba elektrik untuk litar daripada Hyundai. Minggu lepas kita tengok kereta rally elektrik daripada Hyundai beraksi di New Zealand. Kali ini kita melihat model lumba Veloster N di Jerman. Yang minggu lepas tu bukan daripada factory, ini daripada factory. Ini memang Hyundai Motorsports punya. Prototipe kereta ini mula dibangunkan pada bulan September 2019 dan kini ianya hampir bersedia untuk siri touring car elektrik. Kuasa maksimum 500 kW ataupun 620 PS dijana oleh 4 motor
yang menjanjikan prestasi kompetitif di litar. Yang lebih menarik lagi, Hyundai turut membangunkan sistem penghasilan elektrik menggunakan sel bahan api dalam pakej yang digelar Hyundai Generator. Jadi dia boleh generate elektrik dengan sumber hijau untuk kereta racing ni. Jadi ini macam dia tengah membangunkan satu pakej teknologi lah untuk masa depan dan digunakan sukan permotoran untuk menguji. Jom kita tonton. Sampai situ saja rangkuman berita kita kali ini. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Kalau suka, tekan butang like dan juga tekan butang kongsi. Dan kalau boleh, tolong kita dengan subscribe. Kalau dah subscribe, tekan butang loceng supaya dapat makluman terkini bila kita muat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.